Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, kita akan tengok lab keempat ni iaitu Digital System Designing Counter. Designing Counter. Lab modul yang keempat. Yang mana pada lab ini kamu akan design counter lah. Kamu akan design counter yang mana kita kata kenapa kita panggil dia design a counter. Maksudnya counter yang mengikut kamu punya kehendak lah. Sequence dia. So kita tengok lab ni. First sekali dia punya objektif adalah to understand the operation character of synchronous counter. So kita akan tengok apa maksud apa kita kena fahamkan berkenaan operation dan karakter dia. Macam mana cara nak design dan juga display counting pada LED 7 segment. Semua ni kita akan buat menggunakan quarters. Kita akan buat secara simulation lah. Alright. So yang ini saya percaya awak dah jumpa dalam syllabus yang sebelum ni. Dalam beberapa minggu sebelum ni. So yang mana seperti yang kita tahu, counter diklasifikasikan kepada dua kategori iaitu asynchronous dan synchronous. Asynchronous dan synchronous. Beza asynchronous dan synchronous adalah asynchronous ni adalah tak segerak, synchronous adalah segerak. Bila synchronous maksudnya dia sama, dia share. Sebab tu kita tengok dia clock ni adalah share untuk kedua-dua flip-flop. Alright. Kalau kita nampak dua-dua tu sama, itu adalah asynchronous counter lah. Tapi sekiranya kita tengok clock pada flip-flop 0 ni hanya flip-flop 0 saja yang gunakan pulse, manakala flip-flop kedua yang ini pakai output daripada flip-flop 1, itu adalah asynchronous counter. Kalau kata kita tengok yang mana pulse hanya pada flip-flop node, itu adalah asynchronous counter. Beza dia adalah dari segi output yang akan keluar nantilah. Kalau synchronous, dia boleh keluar secara serentak output dia. Pada ketika pulse clock yang sama, Q node dengan Q1 akan keluar lah. Tapi kalau asynchronous counter, dia akan shift dia punya input daripada flip-flop 0 kepada flip-flop 1. So maksudnya flip-flop 1 akan bergantung kepada output daripada flip-flop 0. Itu adalah asynchronous counter lah. So kalau kamu tengok kat sini, so macam asynchronous counter, flip-flop clock by external clock pulse. Manakala kalau synchronous clock connected to all flip-flop. So they can clock simultaneously. So kat sini ada beberapa kita kata beberapa step yang kita perlu tahulah untuk kita design. General design procedure untuk sequential circuit bagi synchronous counter. Yang inilah. So kita ada 6 step. Specify the counter sequence and draw the state diagram. So maksudnya kita kena tahu counter sequence dia apa dan juga kita kena draw state diagram dia. Draw state diagram. Yang kedua, derive the next state table. Next state table. Yang ketiga, develop transition. Transition table. Lepas tu, K-map. Logic expression. Dan juga circuit. So, yang 4, 5, 6 ni kamu dah biasa jumpa lah. 4, 5, 6 tu dah biasa jumpa lah. Kalau kita buat K-map, lepas tu kita kena ada seterusnya adalah persamaan dia. Logic expression ataupun boolean expression ataupun boolean equation. Semuanya adalah istilah yang berbeza untuk maksud yang sama. Seterusnya dapat persamaan tu baru kita boleh buat circuit. Jadi 4, 5, 6 ni tak asing lah daripada kamu. Sebab tu kita kena belajar dia punya basic pada masa digit 1 hari tu. Cuma
1, 2, 3 ni berbeza sedikit lah sebab kamu baru belajar untuk semester ni. Tetapi yang ini adalah secara, kita kata secara, yang ini memang telah diberikan lah. Okay, macam kita guna je. Kita menggunakan apa yang diberikan. Contohnya truth table memang dah ada dah. Siap-siap. Dan transition table lah. Okay. So, kita tengok. Next slide. Okay. Sekarang kita nak design soalan ini. Ini soalan asal lah yang mana kamu dapat sebelum ni. Okay. Yang mana kamu dapat sebelum ni. Tetapi sekarang saya ambil dia sebagai contoh lah. Jadi soalan yang saya bagi task pada kamu tu adalah berbeza untuk group A dan group B. Maksud saya group 1 dan group 2 lah. Alright. So sekarang kita akan design binary counter sequence yang ada dalam figure 1 ni. Okay. Maksudnya kat sini sequence yang ada dalam ni. Alright. Okay. Sequence yang ada dalam ni. Yang pertama sekali, kita kena tengok dia punya sequence ni. Okey. Sebab dia kata kat sini binary counter. Okey, binary counter. First kali, awak convertkan nilai-nilai tersebut kepada binary. Okey, so kalau 001 adalah 001. Kalau 2, 010. Kalau 3, 101. Sorry, bukan 3, 5 ya. Okay, kalau 7 adalah 111. Alright. Sekarang ini adalah 3 bit binary counter. Kenapa 3 bit? Sebab ada 3 ni lah kedudukan dia ni. Okay, kita ada 3. Paling maksimum 7 ni lah. 111. Okay. So, kita identify dia punya MSB, LSB. Kedudukan dia. Okey, yang paling kanan kamu, paling kanan, okey, saya label. Semua adalah sama lah. Okey. Ini adalah Q0. Ini adalah Q1. Ini adalah Q2. Alright. So, Q2, Q1, Q0. Okey, semua ada kat sini. Okey. Kita akan baca Q2, Q1, Q0 dahulu. Bukan Q0, Q1, Q2. Okey? Jangan tersilap. Jadi, sebelum ni, based on experience saya, sebelum ni, sebahagian daripada ada di antara pelajar yang tersilap. Dia tersilap baca lah. Dia punya positioning. Contohnya, kalau 1 ni dia tak baca 001. Tetapi dia baca 100. Bila kita baca 100, dia dah jadi salah lah. Kerana 100 adalah 4. Okay, 100 adalah 4. Okay. So, sekarang kita dah tukar dalam bentuk binary. Okay, state diagram kita rewrite balik semula dalam bentuk binary. Okay. So, 001 pergi kepada 010 pergi kepada 101 pergi kepada 111 pergi kepada 001. Okey. Selesai state diagram kamu. Alright. So, yang ini dah selesai. Okey. Okey, sekarang apa yang kita nak buat adalah next state table. Next state table yang ini. Maksudnya pergerakan condition number. Sequence. Okey, contoh. Kalau kita nak ambil 001. Okey, kita mula dengan 001. Seterusnya, kita akan pergi ke mana? Next state kita akan pergi 010. Okey. Bila kita berada di 010, kita dah jadi present state. So, kita rewrite balik kat sini. 010. Okey, bila daripada 010, kita pergi ke next state. 101. Okey, bila dah berada kat sini, kita jadi next state lah. So, itu yang kamu akan ulang sehingga habis sequence tersebut. Tapi dengan syarat kena betul lah. Sequence dia jangan tersilap. Tengok arrow tu betul-betul. Okey. So, sekarang kita dah siap next state table.
Okay. Step kedua selesai. Okay. Step ketiga. Okay, yang ini saya nak cakap lah. Okay, untuk part ini, counter design ni dia ada banyak markah sebab step dia banyak dan cara dia pun banyak. Jadi, kalau boleh kamu tolong faham dan study lah macam mana. Okay, transition table ni memang kebiasaannya memang kena hafal lah. So, ni tak akan diberilah kalau dalam soalan. So, kena hafal. Yang ini memang telah diberi secara teoretikal lah. Okay, ada teori yang katakan output transition sekiranya macam ni, dia akan dapat macam ni. Okay, so memang tu diberikan. Table ni memang inilah. Okay, so kita kata perubahan 0 kepada 0, 0 kepada 1, 1 kepada 0, 1 kepada 1. Okay, so 0 kepada 0, kita akan, ini memang kalau kamu search dalam Google, kamu cari transition table for JK flip-flop, dia memang akan keluar macam ni lah. Okay. X1, X0. Alright. So, ini memang kena hafal lah. Okay, tak ada cara lah. Minta jangan salah lah. Okay, sekarang kita combinekan. Ini masuk dalam ni. Dan kita nak cari JK flip-flop ni. Okay. Right. So, sekarang kita masukkan dia punya value. Sekejap ya. Okay. So, sekarang transition table dah dapat. Okay. So, yang ini settle. Okay. So, kita pergi kepada masukkan dalam dia ni. Okay, so kita tengok yang ini. Kita copy semula yang ini masuk ke dalam ni. Okay. Copy semula yang kamu dah buat pada step nombor 2 tu. Masukkan ke dalam dia. Okey. Sekarang macam mana kita nak penuhkan yang ini? Okey, macam mana kita nak penuhkan yang ini? Okey, kita labelkan. Nampak tak saya susun dia macam mana? Kita kena susun dia macam ni lah. MSB duduk di bahagian kanan sekali. Maksudnya Q-note. Q-note memang kena duduk kat bahagian kanan sekali lah. Okey, so kita akan baca Q2, Q1, Q-note lah. Okey, so yang ini kita akan tengok Q2 berdasarkan input JK untuk flip-flop kedua. Okey. Nampak tak? Alright. So, bila kita nak baca J2, K2 ni, kita kena tengok input Q2 dan present state dan next state sahaja. Okey. So, kita tengok sini. 0 kepada 0. Okey, 0 kepada 0. Apa? 0x. Okey, kita tulis dia pada J tu 0x. Okey, lepas tu apa dia pula? 0 kepada 1. 0 kepada 1, 0 kepada 1. Kepada tu maksud dia perubahan lah. Transition to 1. 0 transition to 1. Okey, so output dia adalah 1x. Okey, 0 kepada 1. So, 1x. Okey. Lepas tu 1 kepada 1. 1 kepada 1 adalah x0. x0. Lepas tu 1 kepada 0. 1 kepada 0 kita tengok ke atas tu adalah x1. Okey, selesailah awak punya Q2. Sekarang kita nak tengok Q1 pula untuk dapatkan nilai input flip-flop J1, K1. Okey, dapatkan input J1, K1. Okey, 0 kepada 1. 0 kepada 1, 1x. So, tulislah 1x. Lepas tu, 1 kepada 0, x1. 0 kepada 1. 0 kepada 1 adalah 1x. Lepas tu, 1 kepada 0. 1 kepada 0,
X1. Alright. So selesailah juga Q1. Okay. So dapat dah Q1. Okay. Q0 pula. Q0 1 kepada 0, X1, 0 kepada 1, 1X. So tadi kita tulis X1, 1X. Okay. 1 kepada 1, X0. Ini 1 kepada 1, X0. Jadi dua-dua ni X0, X0. Alright. Dapat dah kita punya input flip-flop kita ni. Okay. So kita dapat dah. Alright. Okay, cuma yang ini kena masuk dalam kita punya apa? Nombor 4. Okay, sekejap ya. Okay, kita masuk dalam yang kat sini tak ada 4, ada 5 saja. Saya rewrite balik lah. Nombor 4 dia. Apa tadi? Okay, nombor 4. Kita ada J2, K2, J1, K1, J0, K0. Okay. So, yang ini akan merujuk kepada as usual Q2. Ini adalah Q1. Ini adalah Q0. Okay. So, setiap satu ni akan hasilkan satu K-map. Kita tengok. Okay, K-map. Okay, untuk buat K-map ni, kita kena tahulah. K-map dia berdasarkan grouping lah. Okay. Dan juga input. Berapa bilangan input. Kalau 3 bit binary ni, kita tahu ni 3 bit kan. 3 bit maksudnya bilangan flip-flop yang kita kena ada adalah 3. Sebab dia akan represent, setiap bit tu akan mewakili satu flip-flop. Okay, kalau 3 bit, 3 flip-flop. Okay, bila 3 flip-flop atau 3 bit, berapa bilangan K-map cell yang kita kena ada? Kita kena ada K-map cell sama dengan 2 power of X. X ni adalah number of bit atau flip-flop. Okay, so kalau kita tengok ada bit ada 3, 2 power of 3, kita kena ada 8 sel. Okay, so 8 sel macam ni lah. Okay. So, saya rewrite untuk satu lagi. Okay. So, apa yang kena ada kat sini adalah Q2, Q1, Q0. Okay, ini adalah untuk J2. Ini adalah J1. Ini adalah J0. Okay, so maksudnya J ada, K pun ada. Kita akan ada 6. So, Q2, Q1, Q0. Q2, Q1, Q0. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Okay, cara penulisan K-map pun jangan salah. Okay, refresh balik apa yang dah belajar pada digit 1. Okay. Kena refresh balik Kalau tak, nanti memang salah lah. Banyak lah. Okay, saya tengok yang silap buat K-map ni, dia akan tak dapat lah. Dia dapat markah separuh, markah 1/4. Ikutlah kan. Pada yang kamu betul. Okay, so saya buat yang ini adalah untuk K2, K1 dan K0. Q2, Q1, Q0. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Q2, Q1, Q0. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Okay, semua benda yang sama.
Alright. Okay. Sekarang kita penuhkan sel ni dengan yang ada kat sini. Alright. Okay. Okay. So, kita tengok mana kita nak baca ni kan. Okay. Mana kita nak baca. 001. Kita kena baca 001 lah. Kita kena baca nilai K-map tu. Yang ini Q ni. Q2, Q1, Q0. Yang ni refer present state. Okay. So, tengok. Okay, 001 adalah 0x. Okay. Kita buat serentak untuk semua ni 0x maksudnya 001 tadi 0x. Okey. Kita tengok dekat JK1 1x x1 buat serentak 0x 1x x1. Okey, kita buat serentak tu. Okey. Lepas tu kita tengok lagi. Okey, apa dia? 010. Bacaan dia 1x, x1, 1x. 010. 1x, x1, 1x. Kita tengok. 010. Oh, sorry. Bukan situ tadi. Saya punya ni gerak. 1x, x1, 1x. Okey. Yang atas tu tak ada apa tu. Terus saya tergerak saya punya tab ni. Okey. 101. 101 adalah x0, 1x, x0. 101. X0, 1x, x0. Alright, dah nak sudah dah ni. Okey. So, kita tengok. 111 adalah x1, x1, x0. Okey. 111 x1 x0. Sekejap. Oh, sorry. X1. X1. Okey, dengan sini X0. Alright. Okey, so kita dapat dah dia punya ni. Okey, jangan lupa ini yang dalam table. Okey, kita tengok. Dalam sekuen kamu ni, apa yang tak ada? Sekuen apa yang tak ada? Okey, sekuen yang tak ada adalah sekuen. Kalau kita tengok, binary dia adalah 0 hingga 7 untuk 3 bit. Kan? Okey. So, sekarang yang tak ada adalah 0, 3, 4 dan 6. Okey. So, kita tukar pada binary semua ni. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Okey. Sekarang yang tak ada ni, okey, 3, 0, 3, 4, 6 ni, kita jadikan dia sebagai don't care. Okey, so yang ini kita kena sebagai don't care. Don't care adalah X lah. Okey. Don't care. Okey. Okey, so kita masukkan tadi yang tak ada dan don't care adalah 0, 3, 4, 6. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Okey, tengok kat situ. 0, 0, 0. Okey, so ini adalah 0, 0, 0. Buat 1, 1. Settle.
Okey, 011. 011, okey. Okey, 100. 100. Okey, yang ni 110. Okey, selesai. Sekarang selesai awak punya K-map. Okey, bila dah selesai, okey ada satu sini. Bila dah selesai, kita kena groupkan dia. Okey, kena groupkan. Okey, tujuan kita letak don't care adalah supaya untuk memudahkan, untuk mensimpelkan lah, meringkaskan awak punya circuit lah. Okey, grouping. Okey, grouping adalah 1, 2, 4, 8 sahaja sel. Okey, dia tak ada 3, 5 tak ada. 6 pun tak ada Okey, grouping hanya dengan X ataupun satu yang bersebelahan. Yang bertentangan macam ni tak boleh. X ni dengan X ni tak boleh. Ataupun satu ni dengan X ni tak boleh. Okey, dia kena sebelah dia punya sel lah. Okey, so sekarang kita tengok masing-masing punya ni. Okey, so kita tengok. Kita boleh groupkan 4 terus yang ini. Okey, kita tengok. As long as ada X, kita boleh groupkan. Kita tak boleh group 6 lah. Macam tu. Nak group dengan atas tak boleh sebab ada kosong. Kita groupkan dia. Okey. So, yang bawah sama juga groupkan. Yang atas ni, bila semua boleh group. Sebabnya, sini ada 1, X, 1. Okey. Boleh groupkan semua sekali. Yang ini boleh groupkan juga semua sekali. Okey, sama juga dengan yang ini. Okey, yang ini. Yang ini. Alright. Okey, so dapatkan persamaan. Kita rewrite balik dia punya input apa. Input sama dengan output lah. Persamaan Boolean equation adalah input sama dengan output. Okey. So, input dia adalah J2, K2. Okey, apa dia J2, K2? Okey, macam mana cara nak baca K-map? Kita hanya ambil value yang tidak berubah sahaja. Yang mana ada perubahan 0 dan 1. 0 dan 1, kita tak ambil. Kita anggap dia sebagai don't care lah. Kita tak ambil value tu. Kita remain dalam persamaan value yang tidak ada perubahan. Okey, kalau macam ni, 1, kita akan baca dia sebagai Q1. Q1. Okey. Kalau yang ini pula. Okey, sama juga. Yang tiada perubahan adalah 1 ini saja. Okey. So, dia adalah Q1 juga. Alright. Manakala J1 macam mana? J1 dan K1. Okey, apabila dia mengambil secara keseluruhan semua table tersebut, jadi kita boleh kelaskan dia sebagai J1 equals to 1. Begitu juga dengan K1. Alright. So, bila yang satu lagi J0, K0. Okay, J0 adalah sama juga 1. Okay, manakala K0 adalah value yang tak berubah adalah di sini, 0. Pada kedudukan Q2. Jadi, 0 sama dengan, Q2 sama dengan 0, kita akan baca dia sebagai Q2 bar. Alright. Okay, so selesailah K-map awak. Okay. Okay, sekarang generatekan expression. Okay, selesai dah. Okay, dapatlah awak punya. Extract the simplest boolean expression. Dia dah kata simplest boolean expression. So, kena ambil kira yang don't care tu lah. Okay, so kita kata J2, K2, J1, K1, J0, K0. Okay. So, J1, K1, J2, Q1, Q1, 1, 1, 1, Q2 bar. Alright. So, dah selesai. Tinggal nombor 6. Okay, nombor 6 kita nak kena lukis berapa flip-flop. Tadi kita dah tulis dah.
Okay, berapa flip-flop? Okay, yang ni. Okay. Flip-flop, kalau ada 3 bit, adalah 3 flip-flop. Okay. Susunan dia kena bermula daripada J0. Kenapa J0? Sebab dia adalah MSB. Kena susun mengikut supaya awak mudah lah. Kalau awak nak susun terbalik macam mana pun, tapi jangan salah lah. Tapi saya suggest untuk awak buat ikut susunan melalui bermula dengan J0. Okay, so ini flip-flop 0. Flip-flop 1. Flip-flop 2. Alright. So, J0, K0, Q0, Q0 bar. J1, K1, Q1, Q1 bar. J2, K2, Q2, Q2 bar. Okay. Jangan lupa kita kena ada clock yang sama. Yang share. Okay. Kena ada clock yang share. Okay. Tanda ni kena buat menunjukkan itu adalah clock lah dalam digital. Alright. So, tengok awak punya persamaan. Okay. So, dia dah kata yang mana J1, K1, J0 semua adalah 1. Okay. So, awak boleh direct terus. Kita kata tadi mana? Oh, J0. Okay. So, kita tahu ambil value 5 volt ataupun awak tulis lah VCC lah. Itu pun boleh. CC. Okay, kita akan pergi kepada. Okay, betul tak? Okay, sekarang settle dah awak punya J0 selesai. J1 dan K1 selesai. Okay, manakala J2, Q2 adalah Q1. J2 dan K2 daripada Q1. Okay, pergi di sini. Okay. So, selesai dah dua ni. Okay, Q0 pula adalah daripada Q bar. Q0 adalah dari Q bar. Right, so klik kat sini. Okay. Jadi selesailah awak punya circuit. Okay, selesai dah awak punya circuit. Okay, circuit awak macam ni lah. Alright. Sekarang apa yang kita perlu buat? Kita nak masukkan circuit ni dalam quarters. Okay. Kita nak masukkan circuit ni dalam quarters. Alright. Jadi circuit yang tadi ni. Sekejap, saya minimize siap. Okay, ni. Okay, awak nampak kan circuit ni. Okay, sekejap saya kecilkan lagi. Okay, so kita punya circuit yang inilah. Okay, yang ini nampak VCC. Okay, masuk ke sini. Right. Ini saya tak sort lah elok-elok. Okay, Q0 akan pergi kepada ni. Okay, kalau yang mana ada bar. Okay, untuk dalam ni kita punya JK flip-flop, kita tak ada Q bar lah. Jadi awak kena tambah note lah kat situ. Sebab dia invert je kan. Q dan Q note. Jadi awak kena tambah note lah. Jadi sepatutnya kalau ikut circuit kita akan macam ni. Okay. So kita kena tambah note kat sini lah. Alright. So. Okay, nampak ni. J1, K1 kepada VCC. J1, K1 kepada VCC lah. Alright. Dapatlah macam tu. Alright. Okay. So selesai semua sekali. Tetapi jangan lupa kena buat output keluaran sebab kita nak tengok kat waveform lah. Kalau kita buat demonstration, adalah dekat dalam board tu ada LED.
Tapi untuk waveform kita kena ada letak tambah pin lah output ni sebagai ganti LED dalam simulation. Okay, so kita masukkan yang ini Q0, Q1 dan Q2. Okay, so kena letak. Okay, sekarang simulate macam biasa lah. Okay, simulate macam biasa. Lepas tu buat awak punya waveform. Okay, buat waveform awak. Right. Dapatlah waveform. Okay. Okay, so kat sini nanti bila awak dapat waveform, okay, memandangkan awak punya flip-flop ada 3 bit, ada 3 flip-flop. Okay. Sequence yang awak kena tengok adalah bermula daripada pulse yang keempat. Selepas pulse ketiga. Okey, sebab pulse yang pertama, kedua dan ketiga ini adalah initial state. Yang ini adalah initial state. Kenapa saya kata initial state? Sebab ini adalah value yang ada pada ketika awalnya. Okey, so dia akan proses dululah, keluarkan output dia. Kalau dia ada 2 flip-flop, maksudnya dia ada 2 pulse yang kita kena ignore lah. Tapi sekarang kita ada 3 flip-flop. Kalau kita ada 4 flip-flop, kita akan ignore sampai kat sini lah. Okay. So kita akan ignore sampai ke sini lah. Sekarang ni kita ada 3 pulse. Okay. So kita ada 3 pulse. Kita ada 3 flip-flop. Jadi pulse pertama, kedua, ketiga kita akan ignore. Okay. Cuma kat sini saya minta cara untuk awak Q2, Q1, Q0 ni kita tak perlu set pun. Kita cuma set dekat clock sahaja. Kat clock, kita klik kat sini. Okay, kita klik kat sini. Kita letakkan sini nanosecond lah. Saya letak nanosecond 1200. 1200. Dan juga dia punya period time dia adalah, sini sebenarnya bukan tu. Kini adalah 50. 50 nanosecond. Alright, so awak set dekat clock dia macam ni. Alright. Okay. So set dekat clock dia macam ni. Dan juga di sini. Di sini ubah start value kepada 1. Ubah start value kepada 1. So kita akan baca sini daripada 1 lah. Pulse dia 1. Alright. Okay, so kita tengok recheck kita punya pulse keempat. Betul tak? Okay, kita tengok pulse kita baca daripada Q2. Okay, sebab apa kita baca Q2? Sebab kat sini kan, awak punya soalan yang ini macam ni. Q2 dulu kan baca. Okay, kita tengok dalam sequence tu ada tak nombor 111. Okay, sebab kita punya pulse kat sini ada 111. Baca daripada Q2. 111. Alright, ada kan? Okay, kita baca yang inilah. 111. Okay, pulse keempat. Okay, maksudnya selepas pulse ketiga baru kita baca. Ada. Okay, kita tengok yang tu ada lah. Okay, ada kat sini. Lepas tu kita nak check betul ke selepas itu adalah 001. Kalau 001, betul lah. Kalau bukan, maksudnya ada sesuatu yang tak betul lah kat situ. Okay. Kita tengok pulse seterusnya. Yang ini. 001. Okey, betul lah. Okey, kita proceed lagi. Sorry. Kita proceed lagi. Lepas 001 jadi apa? 010. Okey, so sepatutnya kena 010 lah. Okey, kita gerakkan cursor ni. 010. Okey, betul dah. Okey, kita tengok nextnya. Sepatutnya kita akan baca 101 lah. 101, 111. Okay, so next. 101. Okay, betul lah sequence tu. Lepas tu adakah dia akan ulang balik? So sepatutnya dia akan ulang balik lah. Sebab dia punya ni looping, tak berhenti. Okay, so dia akan ulang balik pada 111. Okay, so maksudnya kat sini awak punya counter berjaya. Okay, awak punya counter berjaya. Selesailah kita punya part A. Part A dah selesai. Okay. So sekarang part A dah selesai. Okay.
part B. Okey, part B kita kata extend counter kepada extend output yang awak dapat tadi kepada counter output kepada 7448 IC. 7448 ini adalah decoder lah, yang mana dia akan convert value yang awak dapat tadi kepada 7 segment. Kita nak display ke 7 segment. Okey. 7 segment ni, kalau kamu tahu, dia bentuk macam ni kan? Okey, bentuk yang kamu jumpa kat lab pula. Okey. So, dia ada, setiap ni, dia adalah LED. Dia adalah gabungan LED. Nama pun 7 segment. LED. Maksudnya ada LED sebanyak 7. Iaitu light emitting diode. Sebab tu nama dia light emitting diode lah. Diode yang bercahaya lah. Alright. Okay, so dia kalau kita ada dia punya value 1, dia akan menyala lah. Kalau value kosong, dia akan kosong. Okay, dia tak menyala. Okay, so kita punya pin adalah A, B, C, D, E, F, F, G. Alright. Okay, sekarang kita tengok. Okay. Kita tengok kepada sekuen yang berlaku lah. Okay. Okay. So, sekarang kita nak sambung kepada 744. Okay, 7447 ni adalah decoder. Awak boleh klik kat sini, type je. 7448, sorry, bukan 447 BCD to 7 segment. Lepas tu, letakkan di sini. Letakkan kat circuit yang tadi. Letak kat circuit yang tadi ni. Yang ini. Buang dia punya ni. Letak kat circuit yang tadi. Oh, sorry. Okay. Letak kat circuit tadi. Ada ni. Okay. Okay. Sekarang, dia punya output, kedudukan dia, output dia macam mana? Okay. Q0 kepada A. Q0 kepada A. Q1 kepada B. Q2 kepada D. Alright. So, kita tahu. Okay, daripada situ. Okay. A, B, C, D. 7448. Alright, 7448. Kita tengok. Ini adalah Q0. Ini adalah Q1. Ini adalah Q2. Okay. So, kita susun macam tu. Okay, nampak kan? Q2 akan pergi kepada C. Q1 pergi kepada B. Q0 pergi kepada A. Alright. Okay. Sini adalah keluaran output A, B, C. Ini adalah keluaran 7 segment. 7 segment yang saya kata itulah. Yang ini. Okay. Sekarang, kita tengok. Sorry. Okay. So, kita simulate macam biasa. Lepas tu, buat waveform. Okay. Seterusnya, waveform sama juga macam tadi. Simulate dan dapatkan waveform. Okey, untuk 3 pulse pertama bermula daripada sini, sini, sini. Okey, ini kamu boleh abaikan dia. Maksudnya sebab ini adalah initial state lah. Okey, bergantung kepada simulator masing-masing lah yang ini. Okey, seterusnya kita akan tengok state keempat. State keempat kalau boleh kita tak payah letak kat sini lah. Sebab kadang-kadang dia ada delay kat situ. Dia ada time delay lah. Maksudnya dia tak mula pada pulse tersebut lah. Dia ada delay sikit sebab berlaku delay pada awal ni. Okay. So, kita ambil kat tengah-tengah ni. Sebab once bila cycle ni turun, dia tak ada perubahan lah. Dia remain value yang sebelum ni. Okay, kita ambil kat sini. Okay, untuk pulse keempat. Pulse keempat, sepatutnya kalau tadi kita keluar dekat waveform yang ini, okay, pulse keempat ini adalah
Yang ini 111 dalam binary adalah 7. Okey, 111 dalam binary adalah 7. Kita boleh refer binary 111 adalah 7. Jadi dia punya ini 117. Dia punya pulse yang sini pula. Okey, saya kecil. Tadi saya buat berapa? Okey, saya buat banyak lah yang ni. Ni cuma sampai 8 je. Okey. So, yang ini saya baca ABC yang menyala. ABC sahaja. Okey, ABC kat mana tu? Okey, ABC adalah ABC. Maksudnya A menyala, B, C. So, dapat tak 7? Okey, bila dapat 7 yang menyala ABC, kita tulis dekat dalam table sini. A, B, C. Yang lain tak menyala, kita tulis kosong. Okey, macam tu lah. Okey, kita tengok pula yang ini. Okey. Waveform keempat ni. Dia punya sequence adalah gerakan. Okey. 001. Maksudnya 1 lah. Okey, kita tengok betul tak? Betul tak 1? Okey, kita tulis dulu. 001. Okey, 001 untuk dia punya tu adalah okey. Yang ini. Okey, kita gerakkan sikit. Okey. Dia akan menyala B dan C sahaja. B dan C, macam mana bentuk B dan C? Oops, sorry. Sekejap ya. Mana tadi? Okay, saya dah padam tadi ni. Okay, tak apa. Okay, so tadi kita tengok A, B, C, D, E, F, G. So, binary tadi kita dah dapat 111, 001. 111 tadi, yang ni lah. 7 tu. Binary. Ini sama dengan 7. Yang ni sama dengan 1. Okay, sama dengan 1, dia yang menyala adalah B dan C sahaja. So, kita tengok B dan C saja. B, yang ini dan ini. So, 1, 1. Dapatlah nombor 1. Okay, dapatlah nombor 1 ni. So, yang menyala adalah B dan C. Okay. So, kita tulis untuk 1 adalah B dan C. 0, 0, 0, 0, 0. Alright. Okay, kita tengok next. Yang ini, seterusnya. Dapat value berapa? 010. 010 kat situ. Kita rewrite dia. 010 adalah 2. Dapat tak dia punya 2 tu kat sini? 7 segment tu. Okay, next. Kita gerakkan cursor. Dapat tak 2? Okay, yang menyala adalah A, B, D, E, G. A, B, D, E, G. A, B, D, E, G. So, maksudnya yang menyala adalah A, B, D, E, G. So, dapatkan 2. Okay, so kita tulis lah. A, B, D, E, G. Okay, yang lain kosong. Okay. So, kita tengok yang ini. Next, adakah betul dia ni mengikut kita punya kehendak? Sekejap. Kita gerakkan cursor dia. Okay, 101. 101. 5. Okay. So, kita tengok next punya ni. A, C, D, F, G. A, C, D, F, G. So, kita tulis. Sekejap A, C, D,
F, G. Okey, betul lah 5. So, 101 A, C, D, F, G. 0, 0. Okey, selain daripada itu, bila tak display apa-apa, awak boleh tulis dia dash ataupun awak boleh tulis dia sebagai 0. Okey, sebab tak menyala kan? Okey, so buat yang macam tu. Okey, so selesailah awak punya part B. Okey, so sekarang yang perlu kamu hantar kepada saya adalah perkara berikut. Okey, perkara berikut iaitu kesemua part ini, semua ni kena buat lah. Okey, dengan nombor 4. Okey, lepas tu okey, submit answer in paper. Okey, maksud saya step tu lah for design. Okey, lepas tu awak kena hantar gambar quarters, quarters. Lepas tu quarters part A, quarters part B, waveform part A, waveform part B. Okey, so maksudnya semua jawapan dalam paper, waveform part A dan B, schematic part A dan B. Semua ini dalam quarters punya gambar. Maksudnya kena tunjuk kat saya lah bentuk-bentuk tu. Yang ni. Okay, kena ada lah. Alright. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.